Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, Barisan Hakim yang adil dan seterusnya sedang hadirin yang saya hormati sekalian. Pada pagi yang mulia ini, bila kita mendengar bacaan dan tafsiran dari ayat suci Al-Quran Surah Luqman ayat 17. Firman Allah SWT, Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Yang bermaksud, wahai anakku, laksanakanlah solat dan seluruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka daripada yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Sebelum kita mengkaji dengan lebih mendalam, hendaklah kita berkenalan dahulu dengan surah Luqman. Kata orang, jika tak kenal, maka ta'aruf. Surah Luqman mempunyai pelbagai nasihat, sebagaimana Luqman menasihati anaknya. Surah ini tergolong dalam surah Al-Makiyah, mempunyai 34 ayat dan merupakan surah ke-31 dalam Al-Quran. Jadi, mari kita mendalami dengan lebih dalam lagi ayat ini. Yang pertama, Ya bunayya aqimis salah. Wahai anakku, laksanakanlah salat. Ayat ini menceritakan tentang Luqman yang menasihati anaknya untuk menunaikan salat. Salat adalah ibadah yang paling penting, maka hendaklah kita menjaga dalam apa jua keadaan sekalipun. Salat mampu memperkuat peribadi dan meneguhkan hubungan dengan Allah atas nikmat dan perlindungannya. Salat juga melatih lidah, hati dan seluruh anggota badan supaya selalu mengingatnya. Dalam agama kita telah ditetapkan bahawa kita wajib solat sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam. Jangan kurang, lebih boleh. Diambil kisah daripada zaman Rasulullah SAW. Ketika bagi dia sedang duduk di dalam sebuah masjid, datang seorang pemuda dalam keadaan menangis. Maka pagi dia pun bertanya, Wahai pemuda, kenapa kamu menangis? Dia berkata, tidak ada kain kafan dan orang untuk memandikan jenazah ayahku. Rasulullah pun memerintahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar untuk melihat keadaan ayah pemuda tersebut. Setelah sampai, sebab mendapati ayah pemuda tersebut telah bertukar menjadi seekor babi hutan yang hitam. Maka pagi dia pun bertanya, Wahai pemuda, apakah yang dilakukan oleh ayah kamu ketika di dunia? Dia berkata, dia tidak mahu solat. Lihatlah hadirin sekalian, bagaimana keadaan orang yang meninggalkan sembahyang. Betapa besarnya azab Allah yang akan dibangkitkan seperti babi hutan yang hitam di hari kiamat kelak. Dan seterusnya, wa'mur bil ma'ruf, dan seluruhlah manusia berbuat yang ma'ruf. Ini adalah arahan untuk mengajak manusia kepada kebaikan, menghidupkan, contohnya menghidupkan amalan agama dengan cara hidup yang lebih baik. Lakukan amar ma'ruf nahi munkar, sekurang-kurangnya menyuruh anak dan isteri menjalankan solat, dan perkara yang paling utama adalah mengajak manusia kepada tauhid. Tugas dakwah ini bukan sahaja pada diri kita, tapi kepada orang lain. Kerana inilah sifat seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW ada bersabda, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian benar-benar buat yang ma'ruf dan benar-benar mencegah daripada yang mungkar. Atau jika tidak, nescaya Allah akan mengirimkan hukuman sebab keenganan kalian tersebut. Dan boleh kalian berdoa kepadanya, doa kalian tidak dimakbulkan. Dari sini menegaskan akan kewajiban setiap Muslim untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Hukum wajib tersebut tercermin pada ancaman yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad SAW atas orang-orang yang tidak melakukan amar ma'ruf. Dalam surah Luqman ayat 17, Allah juga menyebut wanha 'anil munkar, dan cegahlah mereka daripada yang mungkar. Maksudnya adalah kita menghalang manusia daripada melakukan perkara yang salah. Kalau berlaku di depan mata kita, adalah kita tegur, bukan senyap dan biarkan saja apa yang dilakukannya. Kita bukan mencari kesalahan orang lain, tapi sudah menjadi tanggungjawab kita untuk menegur. Malangnya, orang zaman kini hanya membiarkan sahaja dan takut orang lain akan membencinya. Tapi kalau tidak ditegur, bagaimana orang itu nak tahu apa yang dilakukannya itu adalah salah? Maka tegurlah. Kalau tidak mahu ikut, bukan dalam kuasa kita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Yang bermaksud, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisan, dan jika tidak mampu, cegahlah dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Dan seterusnya,
wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa. Sudah pasti apabila kita bercakap benar dan teguh kepada orang, maka pasti akan dapat yang benci kita, ataupun mereka berbuat yang buruk kepada kita, maka Allah sudah beritahu kita supaya sentiasa sabar. Maksud sabar di sini juga adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Dan kadang-kadang hendak menunaikan solat, kadang-kadang hendak menunaikan perintah Allah susah, nak solat susah, nak puasa lagi susah. Mengapa? Kerana ada halangan sahaja, bukan kerana kita melakukannya dengan sabar. Dengan sabar juga kita dapat pelbagai nikmat, seperti nikmat pahala yang melimpah ruah tanpa batas, sesuai dengan firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maksudnya, sesungguhnya orang yang bersabar sahaja yang akan disempurnakan kepada mereka pahala tanpa batas. Selain itu, untuk menjaga sifat sabar, kita perlu sentiasa bersyukur kepada apa yang kita ada. Kerana bukan semua yang kita nak boleh dapat. Jadi lebih baik jika kita tumpukan perhatian kepada apa yang kita ada supaya sentiasa sabar. Dan yang terakhir, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting, yakni orang yang ingin menjadi manusia berguna, mestilah menjaga solat peneguh beribadah sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Dan kita perlu mengamalkan amar ma'ruf dalam hidup dengan masyarakat, dan sabar dalam mencapai apa juga pun lapangan hidup yang kita masuki. Maka jelas dari sini apa sebut perkara yang penting. Apa saja rencana, sabarlah kuncinya. Yang tidak sabar pasti akan gagal di tengah jalan. Sebelum mengakhiri bicara saya pada hari ini, mari kita mengambil ibrah yang boleh kita dapat dari tafsir saya pada hari ini. Yang pertama, kita mestilah solat, kita wajib menjaga solat sekurang-kurangnya 5 waktu sehari semalam. Ini merupakan tanggungjawab setiap Muslim. Serta solat mempunyai pelbagai kebaikan, tidak kira secara saintifik maupun rohani. Yang kedua, sebagai Muslim, keselamatan ma'ruf nahi munkar merupakan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan bersama. Dan yang terakhir, kita mesti sentiasa sabar dalam melakukan apa juga perkara, walaupun menerima ejekan dan celaan yang kuat dari orang sekeliling. Dan ingatlah, Allah sentiasa bersama orang yang bersabar. Bagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.